TV KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama dengan saya, Aiman Sufian Azman. Pada hari ini akan bersama dengan anda dalam Road to Success SPM 2021. Alright, hari ini kita nak belajar subjek geografi. Tapi sebelum tu, para penonton, adik-adik, murid-murid sekalian, kekal duduk di rumah, kekal selamat. Kalau nak bercakap, pakai pelitup muka dan sentiasa mengekalkan pencarakan fizikal. Kalau sebelum nak pegang apa saja pun, pakai cecair pembasmi kuman agar kita dapat menang dan kita dapat memutuskan rantaian COVID-19. Alright, kita nak belajar geografi pada hari ini. Tapi sebelum tu, jom kita saksikan profil guru kita. Alright, para penonton sekalian, murid-murid, hari ini kita bersama dengan Cikgu Azmi. Cikgu, apa khabar Cikgu? Baik, Alhamdulillah. Tapi murid-murid kita nak kenal dengan lebih lanjut lah Cikgu Azmi. Cikgu boleh perkenalkan diri tak Cikgu? Okey, boleh cikgu kenalkan diri dengan pantun? Oh, pantun. Silakan Cikgu. Terbang tinggi burung kenari, hinggap mari tepian bendang. Alright. Azmi Mat Said nama diberi dari Kedah Cikgu Petandang. Studio dari Kedah. Kedah tak mana Ustaz? Kedah Bandar Baru. Bandar Baru? Ya. Oh, tu cakitau sedap tu. Jadi masa itu cakotau sedap. Banyak tempat sedap kat itu. Jadi nama cikgu Azmi bin Mat Said dari SMK Sultan Ahmad Tajuddin, Kedah Darul Aman. Tengok muka cikgu pun nampak aman sungguh. Cikgu, Ya, apa aman? Cikgu datang naik flight ke naik kereta cikgu? Naik kereta lah. Naik kereta jadi bila cikgu sampai cikgu, kita kena buat SOP dulu lah. Oh, betul. Kita nak mengekang penularan wabak COVID-19 ni cikgu kan? Betul. Okey, silakan cikgu. Okey, izinkan Kita cikgu ya. kenakan cecair pembasmi kuman. Dan kita mengenakan pelitup muka ni cikgu sepanjang kita bersyarat. Betul. Tapi itulah, walaupun pakai pelitup muka, tetap murid-murid kita nampak handsome tak Cikgu Azmi kita? Anggut sikit. Murid-murid kita kata handsome Cikgu Azmi. Terima kasih. Kalau buka, lagilah handsome Cikgu. Okey, Cikgu, hari ini subjek geografi. Ya. Apa yang menarik yang Cikgu akan kongsikan bersama dengan kita dan murid-murid di rumah sana Cikgu? Baik, Aiman. Jadi, untuk hari ini, kita akan belajar satu topik yang sangat menarik pada cikgu sebab kita perlu kuasai, murid-murid di rumah perlu kuasai tajuk ni kerana ini adalah tajuk terakhir dalam peta topografi. Oh, okey. Tajuk ini adalah tajuk yang memerlukan pelajar memahami dengan mendalam untuk dapat jawab soalan kemahiran berfikir aras tinggi. Tambah pula sekarang kita ada sistem baru, sistem peperiksaan baru SPM. Sememangnya soalan-soalan yang akan cikgu bagi ni akan melatih pelajar menjawab soalan dengan baik untuk SPM akan datang. Saya ambil geografi juga dulu cikgu. Oh, betul. Tapi beza tak dengan geografi sekarang ni cikgu? Tak ada beza, maklumat masih sama, cumanya dia dah macam kalau kita cakap bahasa kampung, dia dah upgrade sikit lah. Oh, tu kampung cikgu orang kampung saya panggil upgrade sikit. Upgrade sikit. Okey, maknanya dia lebih mencabar juga. Lebih mencabar. Yalah cikgu, murid-murid kita semua pandai, cerdik pandai ni cikgu. Betul. Walaupun belajar kat rumah pun mereka masih boleh kuasai sebenarnya tajuk ni. Okey, baik cikgu. Kita nak bersama dengan murid-murid kita di rumah sana, kita nak dengar apa kata mereka tentang topik kita pada hari ini. Jom kita dengarkan. Didik TV KPM. Dalam subjek geografi, saya amat meminati beberapa tajuk. Terutamanya tajuk pandang fizikal dan pandang barat daya. Dalam tajuk ini, kita akan belajar berkaitan perkara-perkara yang dapat saya tafsirkan dalam peta topografi. Saya yakin saya dapat menguasai tajuk ini dengan bantuan cikgu. Dan saya juga berharap untuk mendapat keputusan A dalam subjek ini. Dan saya juga amat meminati bab pandang darat fizikal dan pandang darat budaya. Dan saya juga dilatih untuk mentafsir peta topografi ini. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Cikgu dekat kampung, dekat Bandar Baru cikgu Ya. Kalau Bandar Baru cikgu, kalau kita tengok daripada peta cikgu
Dia nampak kehijauan ke ataupun dia nampak lebih kelabu dan sebagainya cikgu? Okey, sebenarnya kalau kita buat peta topografi untuk kawasan cikgu Bandar Baru, Aiman akan nampak lebih hijau je. Oh, kenapa Sebab hijau, dia cikgu? lebih penanaman padi. Oh. Biasalah Kedah. Kedah je, Jelapang padi. Kan, kawasan tu memang banyak padi, jadi kita akan nampak banyak hijau lah. Okey. Dia cuma bukan kawasan hutan, tapi kawasan padi. Tapi masih lagi dianggap sebagai kawasan hijau lah kita panggil. Seronok juga ya. Alhamdulillah masih seronok di sana. Banyak udara segar. Ya, betul. Tenang. Sebab tu nampak mata cikgu bersinar je kan. Orang tengok benda-benda hijau ni mata dia cantik. Okey cikgu, kita nak bersama dengan murid-murid kita selepas ini cikgu. Oh, ya, Mereka tengah boleh. siap-siap, tengah susun kasut dekat luar kelas cikgu. Sebelum dia masuk bersama dengan kita, apa kata kita nak berehat seketika. Boleh cikgu? Boleh, tak ada masalah. Murid-murid, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Road to Success SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Hari ini kita belajar subjek geografi bersama dengan cikgu kacak kita, cikgu Azmi Ishak. Dia macam cikgu Remy Ishak lah. Remy Ishak. Itu cikgu jadi Azmi Ishak tu. Azmi Maghrib. Okey cikgu. Cikgu namanya Azmi bin Mat Said. Mat Said, ya. Okey cikgu Kalau cikgu tak jadi cikgu, agak-agak cikgu jadi apa cikgu Setakat ni tak tahulah, memang dari kecil nak jadi cikgu. Daripada kecil dah jadi cikgu. Saja cikgu bagi coran cepu mas sikit. Okey cikgu. Murid-murid kita dah bersedia dah nak bersama dengan cikgu pada hari ini. Dan kita nak persilakan mereka masuk ke dalam kelas. Dah bersedia ke belum murid-murid kita ni? Tatara. Okey cikgu. Kita ada 3 orang murid kita yang akan bersama dengan kita. Kita nak berkenalan terlebih dahulu bersama dengan mereka. Jadi untuk yang pertama, kita nak berkenalan dengan Daniel. Daniel belum lagi. Dah ada dah Daniel. Boleh kenalkan diri anda? Daniel, silakan. Okey. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Dini Hakim Rosli dari SMK Sultan Ahmad Bandar Baru, Kedah Darul Rahman. Okey, terima kasih Daniel. Yang kedua kita ada Nurul Ain. Mana Nurul Ain ni? Boleh kenalkan diri anda? Okey, silakan. Assalamualaikum. Nama saya Nurul Ain binti Sari Alright. dari SMK Sultan Ahmad Tajuddin Bandar Baru Kedah Darul Rahman. Tu belakang dia cikgu. Belakang dia tu pokok Meriah. apa tu? Oh, cantik dia tanam pokok cikgu Baik, seterusnya kita ada lagi Aiman bin Azhar. Ni kembar saya cikgu. Sebab dia pun nama Aiman juga. Aiman, boleh kenalkan diri? Assalamualaikum. Saya Aiman bin Azhar dari SMK Sultan Ahmad Bandar Baru Kedah. Okey, ni mesti kaki game cikgu. Tengok kursi tengok dah kerusi tahu pun dah. tahu dah. Dan yang terakhir kita ada Azarina Izati. Silakan. Onkan mikrofon tu. Nampak macam tengah menyanyi tu. Silakan. Dekatkan sikit mikrofonnya tu. Assalamualaikum. Dekat lagi. Dekatkan lagi. Okey. Assalamualaikum. Saya Nur Azarina Izati binti Dekatkan sikit ke mulut. Sultan Ahmad Tajuddin. Okey, terima kasih Azarina. Ni semua anak murid cikgu Semua anak murid saya. Ni nakal tak cikgu? Oh, ini yang Tak paling nakal? baik saya pilih ni. Yang paling baik cikgu pilih Tu pun nakal lah 40%. Ya ke cikgu? Cikgu Baik. kan belai jadi depan TV. Okey cikgu. Subjek kita pada hari ini geografi cikgu. Ya. Saya paling suka sangat geografi cikgu. Sebab kita dapat mengetahui bagaimana bentuk muka bumi di Malaysia kita ni cikgu. Betul. Ada yang sungai, ada yang tasik, ada yang berbukit, ada yang sesuai, tak sesuai didirikan rumah dan sebagainya. Betul. Baik. Jadi untuk mengetahui dengan lebih lanjut pada hari ini cikgu, kita belajar satu topik yang cukup best. Cikgu Azmi akan ajar kita berkaitan dengan tajuk pandang darat. Okey, betul, pandang darat. Okey cikgu, mungkin sebelum cikgu pergi kepada tajuk, cikgu cerita sikit cikgu, apa itu pandang darat? Silakan cikgu. Baik, sebenarnya Aiman, pandang darat ialah rumusan yang perlu pelajar tahu setelah pelajar dah melalui beberapa fasa untuk mengenali ciri-ciri peta topo. Pelajar perlu mengetahui tentang simbol-simbol dalam peta topo, pelajar mengetahui tentang bagaimana mentafsir tanah tinggi dalam peta topo, bagaimana pelajar membuat peta lakar melalui peta topo, dan yang terakhir sekali, inilah tajuk pelajar perlu curahkan semua kemahiran yang ada
untuk mengetahui tentang pandang darat. Apa itu pandang darat? Pandang darat ialah ciri-ciri yang terdapat dalam peta topo, ciri-ciri yang ada dalam peta topo yang diwakili oleh simbol-simbol, dan terdapat dua jenis pandang darat yang kita perlu kuasai, iaitu pandang darat budaya dan pandang darat fizikal. Apa itu pandang darat fizikal? Apa itu pandang darat budaya? Nanti cikgu akan detailkan. Okey, boleh cikgu teruskan? Silakan cikgu. Okey, sebelum tu, kat depan Aiman tu cikgu ada sediakan satu board. Cikgu nak tengok siapa yang paling banyak menjawab. Aiman tolong bagi 1 point untuk dia. Okey cikgu. Kita tengok siapa yang menjuarai Ya, tandingan ni, 1 cikgu. point maksudnya 1 air mineral. Okey, So dapat 10 dapat teh ais. Ni kita dah tulis dah. Nama-nama dan kita tengok berapa poin yang akan dapat. Nanti boleh claim duit raya dengan cikgu. Duit raya, ya, boleh cikgu sampai. Ada lagi cikgu duit raya? InsyaAllah ada, insyaAllah. Okey cikgu, Okey, boleh silakan. teruskan? Baik. Jadi Aiman, jadi tajuk kita pada hari ini adalah tingkatan 4, bab 4 pandang darat fizikal dan pandang darat budaya dalam peta topografi. Okey, boleh Aiman tunjuk tak peta topografi? Oh, ini Itu petanya, kita panggil cikgu. peta topografi. Kat Itu adalah peta manalah rumah sebenar. cikgu? Peta sebenar cuma diwakili oleh simbol-simbol tertentu. Nanti kita akan belajar lagi. Okey, baik. Seterusnya, apa yang cikgu akan cuba capai pada hari ini ialah ada 3 objektif cikgu harap pelajar-pelajar kat rumah dapat. Yang pertama, mengenali ciri pandang darat fizikal dan pandang darat budaya. Kenal dulu. Kemudian, menghurai ciri pandang darat fizikal dan pandang darat budaya. Selepas kenal, kita huraikan dia. Dan yang terakhir dan yang paling penting untuk dikuasai ialah menghubung kait ciri pandang darat fizikal dan pandang darat budaya dalam peta topografi. Sebab pandang darat fizikal dan pandang darat budaya tidak berada sendiri. Dia berjalan secara seiring. Baik, seterusnya. Kita kenal dulu apa itu ciri-ciri pandang darat. Yang pertama, ciri-ciri pandang darat fizikal. Pandang darat fizikal ialah memberi maklumat berkaitan pelbagai ciri semula jadi. Senang cerita macam inilah orang kampung saya kata, apa yang dibuat oleh Allah kepada kita. Tak ubah, tak apa, tak buat apa-apa pun. Okey. Kemudian, contohnya bentuk muka bumi. Kita mai macam itulah. Bukit. Bukannya orang letak tanah supaya jadi bukit. Tak, dia memang bukit. Cuma kita tarah dia lagi ada lah. Saliran. Saliran ni macam sungai, laut dan tumbuh-tumbuhan semula jadi. Tumbuh-tumbuhan semula jadi ni pun ada yang ditanam oleh manusia. Contohnya kelapa sawit. Ya. Kita tanam kan? So kita tak anggap dia sebagai semula jadi. Tapi kalau pokok jati, itu semula jadi. Hutan semula jadi. Jadi ini contoh-contoh peta. Sungai, paya, contoh simbol. Sungai, paya, bukit, hutan. Okey, soalan pertama lah nak tanya. Anak murid cikgu dah sedia ke? Baik, cikgu nak tanya. Kita dah belajar sebelum ni tentang simbol. Okey. Nyatakan ada terdapat berapa jenis simbol dalam peta topografi. Siapa nak cuba? Okey, silakan Azarina. Okey, Azarina. Silakan Azarina. Terdapat 5 jenis simbol. Okey, dekatkan sikit mikrofon di mulut. Dekat lagi. Masuk dalam mulut terus. Okey. Sekali lagi. Terdapat 5 jenis simbol. Tak apa jelas lah Okey, suaranya. atau boleh tak? Daniel tolong Azarina okey. boleh? Daniel tolong Azarina. Daniel ni paling handsome kat sekolah ni. Daniel tolong Azarina boleh? Berapa jenis simbol? Terdapat 5 jenis simbol. Okey, betul. Terdapat 5 jenis simbol. Boleh Betul juga. Daniel sebutkan kelima-lima tu? Simbol titik, Betul. simbol garisan, Betul. simbol kawasan, Betul. simbol bergambar dan singkatan. Okey. Jadi senanglah mudah jawab. Betul tak? Sebab kita dah belajar benda ni. Sebenarnya dah belajar masa bila tak, Aiman? Waktu bila cikgu? Tingkatan 1. Oh, Nampak awal-awal tak? dah Tingkatan belajar. 1 dah belajar benda ni. Jadi boleh tak Aiman tolong letakkan Boleh cikgu? poin Kita sikit bagi dekat Daniel? Daniel 1. Ke kita nak bagi separuh cikgu dekat Azarina? Kita tak dengar jawapan dia tadi. Azarina kena kuatkan sikit suara ataupun dekatkan sikit. Okey, baik. tak Cikgu apa, lepas teruskan. ni kita bagi Chan dekat dia pula. Okey. Kemudian kita tengok ciri pandang darat budaya pula. Memberi maklumat pelbagai ciri buatan manusia. Berlawanan dengan tadi. Tadi orang cakap kalau dalam kelas cikgu cakap macam ni lah. Apa yang Allah bagi pada kita? Itu ciri pandang darat fizikal. Apa yang kita pula buat? Itu ciri pandang darat budaya. Okey, ciri pandang budaya adalah kegiatan guna tanah. Kegiatan ekonomi penduduk. Pertempatan ni rumah lah.
kemudahan sosial. Kemudahan sosial ni macam balai polis, pejabat pos. Dan yang terakhirlah pengangkutan dan perhubungan. Jalan raya, pencawang elektrik, semua tu ialah antara pandang darat budaya. Baik, ini yang kita panggil yang paling simple lah untuk tajuk ni. Sekarang kita pergi yang lebih mendalam sikit. Mendalam sikit. Okey. Ni cikgu bagi contoh lah. Bukan satu-satunya. Ni contoh kelapa sawit, sekolah, jalan kereta api dan pertempatan. Okey, baik. Ini adalah peta topo. Okey, sebab tajuk dia adalah pandang darat budaya, pandang darat fizikal dalam peta topo. Kita dah kenal pandang darat fizikal, kita dah kenal pandang darat budaya. Sekarang kita kenal dulu peta topo. Peta topo macam inilah. Peta topo dibuat dalam 2D. Maknanya kita hanya nampak gambar dan warna. Kita kena kuasai kita untuk cara mentafsir dia. Okay, ini peta topo. Okey, sekarang baru kita pergi pada hal yang lebih serius. Wah, serius Lebih serius je nampak serius anak-anak murid cikgu ni. Kalau dalam kelas tak macam ni, duduk diamnya. Okey cikgu. Baik, seterusnya. Ini peta topo. Cikgu nak tanya soalan pertama. Ini adalah antara contoh-contoh soalan yang kita boleh tanya dalam tema ni. Apakah ciri pandang darat fizikal yang dapat anda kesan di dalam rujukan grid? Jadi, ini rujukan gridnya. Okey. Apakah ciri pandang darat fizikal? Boleh tak Aiman tolong cikgu? Apa ciri pandang darat fizikal? Fizikal tu apa maksud dia? Fizikal ni yang kita boleh nampak cikgu. Yang kita boleh nampak sama ada yang dah sedia ada ataupun yang manusia buat? Secara fizikal ni yang dah sedia ada. Betul, yang sedia ada. Baik. Macam mana dengan murid cikgu? Boleh tolong tak apa jawapan kat sini? Apa ciri pandang darat fizikal dekat sini? Okey. Siapa nak tolong? Silakan. Siapa nak tolong cikgu? Okey, silakan. Oh, Daniel. Oh, Daniel. Sila Daniel. Kontur cikgu. Kontur. Mana satu kontur? Kontur mana satu? Ni. Untuk pengetahuan Aiman, ini adalah kontur. Kontur tu apa cikgu? Kontur dia ialah garisan-garisan yang menunjukkan terdapat perbezaan ketinggian di antara satu kawasan dengan kawasan yang 100 meter selepas dia. Oh. Okey, kalau ni bukit lah cikgu bukit. Macam ni 168, mungkin garisan seterusnya tu mungkin dah pergi 200 lebih. Maksudnya kita tahu bahawa tanah tu sedang naik. Ketinggian sedang naik. Jadi ini kontur. Betul kan ni? Kita cuba tengok. Betul. Oh. Okey, kita boleh bagi satu markah dekat markah. Dekat Daniel. Wah, Daniel mendahului sekarang Okey, cikgu. Okey. Seterusnya cikgu. Jadi apa kepentingan kontur? Apa kepentingan kontur atau kawasan tanah tinggi? Ini boleh ditanya juga dalam soalan. Okey, antara adalah kawasan tahan hujan, pokok. Atas bukit ada pokok lah. Okey, kita pergi kawasan tahan hujan. Yang kedua, ekopelancongan. Yang ketiga, habitat flora dan fauna. Dan yang keempat adalah penyelidikan dan pembangunan. Contohnya dalam pokok-pokok herba. Ya. Berlaku dekat kawasan ni. Dia tempat sejuk lah cikgu Ya, tempat taklah sejuk sangat. Sebab kalau kita dekat tempat sejuk, dia mesti 600 meter ke atas baru dia punya suhu dia akan berubah. Tapi kalau Aiman tengok berapa ni? Apa cikgu? 168 kan? Maknanya dia masih lagi dalam keadaan bukit-bukit biasa saja. Tak tinggi sangat lah. Tak tinggi sangat. Cuma dia tak diganggu. Itu yang kita dapat kat sini. Okey, dan terakhirlah tenaga hidroelektrik. Sebab dekat situ sebenarnya kita ada empangan. Okey, baik. Soalan 2. Apakah ciri pandang darat fizikal yang dapat anda kesan di dalam rujukan grid? Sebenarnya macam tu. Ini contoh soalan lah. Dia mesti akan bagi satu rujukan grid. Dia tanya apa yang kita dapat kat sini. Siapa nak tolong cikgu? Apa lagi pandang darat fizikal dalam ni? Silakan. Siapa nak tolong? Azarina. Azarina. Okey. Dah okey dah mikrofonnya. Silakan Azarina. Tanah Pamah cikgu. Tanah Pamah. Okey, Tanah Pamah. Mana Tanah Pamah? Okey, untuk pengetahuan Aiman, macam mana kita nak kenal pasti Tanah Pamah? Sebenarnya kita tengok kawasan pertempatan yang ni, yang hitam ni. Oh, okey. Sebab orang takkan buat rumah dekat kawasan berbukit-bukit. Betul tak? Betul lah. Oh, Tanah Pamah. Tanah Pamah maknanya kawasan yang landai lah. Baik, kawasan yang tak berbukit. Okey, betul. Bagi satu dekat Azarina. Oh, okey. Baik cikgu, Okey, apa kepentingan Tanah Pamah? Tanah Pamah ni sesuai untuk membina pertempatan murid-murid. Kalau dia tanya, apa kepentingan Tanah Pamah? Sesuai untuk bina pertempatan. Sebab kawasan yang untuk bina pertempatan di kawasan Tanah Pamah lebih murah berbanding di kawasan tanah tinggi. Oh. Kemudian adalah membina jalan raya. Membina kemudahan asas. Kemudahan asas macam cikgu cakap tadi, contohnya balai polis, sekolah. Sebab tak ada orang tiba-tiba pertempatan dekat bawah, sekolah atas bukit. Tak jadi macam tu. Dan yang terakhir adalah perindustrian dan pertanian. Ya. Perindustrian dan pertanian ni, seandainya keluar dalam soalan, murid-murid kena tengok, adakah kawasan tersebut berdekatan dengan kelapa sawit atau getah? Ataupun padi?
Kalau tak ada, tak boleh jawab macam tu. Oh. Kena tengok peta. Jangan, maknanya pelajar tidak boleh menghafal saja. Kena pandai mentafsir peta. Dalam sini, kita nampak ada kelapa sawit. Jadi boleh dimasukkan sebagai antara kepentingan tanam pamah di kawasan ini, Perindustrian dan pertanian. Kalau tak ada, tak boleh letak. Sebab tu kita cakap mentafsir, bukan menghafal jawapan. Okey. Kena tafsir apa yang ada dalam peta. Seterusnya, apakah ciri pandang darat fizikal yang dapat anda kesan? Ni cikgu nak lajukan sikit. Siapa boleh tolong cikgu? Okey, silakan. Okey, Aiman. Ini Aiman tak kisah ni. Silakan Silakan Aiman. Aiman. Apa? Saliran. Saliran. Betul tak saliran? Betul. Saliran ialah sungai yang warna biru tu. Oh, itu saliran sungai je, kan? Saliran tu sungai. Okey. Okey, kemudian apa kepentingan saliran? Okey, boleh bagi ke Aiman. Kita bagi markah kepada Aiman. Okey, jangan bagi banyak nama sama bagi banyak pula nanti. Satu, Okey, pengangkutan sungai lah. Pengangkutan sungai, sumber protein, ikan. Kemudian kita ada habitat akuatik, ikan juga, kawasan rekreasi. Dan yang terakhirlah kegunaan domestik. Sekarang cikgu nak fokus kepada kegunaan domestik. Apa itu kegunaan domestik? Mandi, basuh kain, basuh baju. Antara kesilapan yang pelajar selalu buat ialah yang satu ni untuk dibuat mandi. Oh. Betul. Yang kedua, buat minum. Dah sama. Tiga, buat untuk basuh baju. Sebenarnya benda tu jawapan yang sama, iaitu di bawah kegunaan domestik. Jadi pelajar cuba elaklah, kecuali air untuk minuman mungkin kadang-kadang diterima. Tapi untuk yang lain kita tak terimalah. Kita kena satu je kegunaan domestik. Okey, maknanya dia termasuk dalam satu jawapan yang sama. Ya, ya? masuk dalam satu jawapan Dan yang yang sama. terakhir sekali, Mengairi kawasan pertanian. Ini pun kena tengok ada tak kawasan pertanian di kawasan tu. Ni Yang ada, berdekatan jadi boleh dengan letak. sungai cikgu, Ya, berkaitan dengan sungai. Kalau sungai tu tak ada kawasan pertanian di kawasan tu, tak boleh jawab lah. Okey, baik. ini di Seterusnya. antara kelebihan saliran cikgu. Ya, betul. Okey, lepas ni mungkin cikgu akan sambung lagi pengajian kita. Tapi cikgu, apa kata kita berehat seketika? Boleh. Okey, Silakan. murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini, Road to Success SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Kepada murid-murid, kekal duduk di rumah, stay safe, stay at home, jangan ke mana-mana. Kalau kita nak buat apa saja, pakai cecair pembasmi kuman. Dan kita ada sediakan cikgu, berdekatan dengan cikgu, cecair pembasmi kuman. Kalau cikgu rasa macam, terpeganglah, macam tak ni lah. Cikgu boleh pakai cecair pembasmi kuman cikgu supaya kita sentiasa dalam keadaan yang bersih. Baik cikgu, tadi kita dah jawab beberapa soalan berkaitan dengan topik kita pada hari ini, pandang darat. Boleh kita sambung lagi cikgu? Boleh. Okey, silakan cikgu. Baik Aiman, jadi cikgu berakhir tadi dengan saliran. Jadi sebenarnya Aiman, saliran ni terbahagi pada beberapa jenis. Okey, kita tengok secara lalulah, sepentas lalu. Yang pertama terdapat 4 pola saliran. Kalau kita tengok, pola saliran yang pertama adalah pola saliran ranting. Aiman kena tengok yang warna biru, bukan warna merah. Biru ni apa? Merah ni apa? Merah tu ialah kita panggil sebagai kontur tadi tu. No. Dan misalnya bila kontur, maksud dia di kawasan tanah tinggi lah. Okey, kita tengok sungai ni. Sungai ni, kalau sungai bentuk macam ranting, kita panggil pola saliran ranting. Okey. Kalau warna biru ni, sungai ni berbentuk daripada punca yang sama. Nampak tak bukit? Kemudian semua datang di bukit yang sama, turun. Kita panggil sepunca. Sepunca. Satu punca. Oh. Kalau daripada banyak, tapi turun ke tempat yang sama, tadi satu tempat yang sama, turun tempat berlainan. Sekarang tempat yang berlainan, turun tempat yang sama, kita panggil setumpu. Setumpu. Dia tumpu tempat yang sama. Dan yang ketiga, yang keempat ialah pola saliran jejala. Maksudnya kalau kita tengok, dia bentuk jala. Oh. Okey. Dan yang terakhir ialah, ini selalunya berada dekat delta lah. Kawasan-kawasan dekat-dekat dengan laut. Kita panggil pola saliran selirat. Maknanya dia tak ada satu pola yang nampak jelas. Okey. Dan tempat dia selalunya di kawasan berdekatan dengan laut lah. Okey, cikgu teruskan. Dah belajar tentang pola. Sekarang cikgu nak tanya, apa pula soalan ni? Apakah pola saliran yang terdapat dalam segi 4 grid? Tadi dah cikgu terangkan secara ringkas. Siapa nak tolong cikgu? Okey, siapa nak Siapa cuba? nak tolong cikgu? Silakan. Ain, silakan Ain. Okey, Ain. Silakan Ain. Okey. Apakah jawapannya? Pola saliran sepunca, cikgu. Pola saliran sepunca. Betul ke pola saliran Pola sepunca? saliran sepunca. Betul. Sebab kalau kita tengok daripada atas ni semua turun ke bawah. Oh, dia sepunca satu je. punca, semua turun ke kawasan tepi. Oh, dia daripada bukit tu cikgu.
Daripada bukit turun ke tepi. Jadi Okey. kita punya satu punca dia turun ke bawah. Okey, cikgu. Baik, seterusnya, apakah ciri pada darat fizikal yang dapat anda kesan dalam rujukan grid? Tadi dah banyak lagi tersebut. Cikgu nak satu lagi. Apa? Siapa boleh tolong cikgu? Ada lagi pandangan darat fizikal. Azarina. Okey, silakan Azarina. Dia balas dendam tadi tak dapat cakap ni. Okey, apa jawapannya? Silakan Azarina. Pantai. Tepi pantai, pinggir pantai. Betul ke? Betul, pinggir pantai. Kawasan Okey. tepi tu. Okey. Ni saya asyik tanya murid nak tanya Aiman pula. Oh, cikgu kita bagi markah dulu. Oh, bagi cikgu. markah dulu. Alamak. Aiman ni Suspend pula saya ni, Suspend. cikgu. Okey, yang tu Aiman kecil. Ni Okey. Aiman ketua kelas. Okey, ketua kita kelas tanya dulu. ketua kelas. Tapi Kalau kawasan hujung ni okey. Aiman, pinggir pantai, agak-agak yang duduk pertempatan ni kerja apa gitu Aiman? Saya cuba, cikgu. Cuba. Kerja nelayan, cikgu. Okey, bagus. Mana boleh jadi pegawai perancang bandar. Boleh Okey, baca dah ni. Kalau macam tu, cikgu, saya kena tampal juga, cikgu. Tampal kat mana tu? Tapi saya tampal dekat atas, cikgu. Okey. Okey, cikgu. Betul. Apa fungsi pinggir pantai? Pinggir pantai ialah pusat pelancongan, kawasan rekreasi, pelabuhan dan aktiviti perikanan. Ini biasalah. Okey, kita boleh agak benda tu. Okey. Apakah ciri pada darat fizikal dapat anda kesan dalam rujukan grid? Baik, sini cikgu nak jawab. Okey. Ciri pada darat fizikal dalam ni ialah hutan. Tadi Aiman dah tanya, macam mana kita nak kenal pasti hutan? Cikgu tahu warna hijau. Jadi yang warna hijau ni, ini adalah hutan. Okey. Okey, apa fungsi hutan? Ini saya rasa mudah. Hutan, satu, R&D lah, pendidikan dan pembangunan, habitat flora dan fauna, pelancongan dan pembalakan. Okey. Okey, cikgu teruskan. Okey, sekarang kita pergi yang kedua lah. Pandang darat budaya dalam peta topografi. Tadi cikgu cakap pandang darat budaya ialah pandang darat yang melibatkan buatan manusia. Buat tadi semula jadi, cikgu. Tadi semula jadi ni yang ni buat. manusia yang buat. Okey, baik. Apa yang ada? Baik, siapa nak tolong cikgu? Apakah ciri pandang darat dalam segi 4 grid? Siapa nak silakan. bantu? Semua Okey. tekun belajar. Okey, Okey, silakan. Daniel. Silakan, Daniel. Daniel. Daniel ni penyelamat lah, cikgu. Silakan, Daniel. Pertempatan, cikgu. Pertempatan. Okey, cikgu tak tanya Daniel, sekarang tanya Aiman pula. Mana satu pertempatan Aiman? Tempatan tak silap saya, cikgu, yang titik-titik tu, cikgu. Pandai, titik-titik. Okey, cikgu. Jadi kena bahagi dua lah. Aiman satu, Daniel satu. Dia biasa, cikgu. Siapa yang nama Aiman memang dia pandai sikit, Oh, cikgu. betul. Aiman dalam ni tak test lagi tu. Okey. Apa fungsi pertempatan? Mewujudkan bandar baru. Bila banyak orang buat pertempatan kawasan tu, kerajaan mesti akan wujudkan bandar baru. Jangan risau. Mesti kerajaan akan cuba untuk wujudkan bandar baru kawasan tu. Oh, yang salah satu bandar barunya adalah tempat cikgu lah. Ya. Nama tempat cikgu bandar saja baru, tapi dia masih lagi mengekalkan otentik lama tu. Okey, cikgu. Dia tak baru sangatlah. Okey. Okey, Namun cikgu. begitu, kita boleh bincangkan dari aspek negatif dia. Satu, bila ada orang ramai, pencemaran lah. Oh. Pencemaran dan kemusnahan habitat. Kadang-kadang kita jangan anggap bahawa soalan boleh tanya, dia mesti tanya tentang kebaikan je. Tak, kadang-kadang soalan tanya dari aspek yang negatif. Apa masalah bila berlakunya pertempatan yang pesat. So inilah pencemaran, kemusnahan habitat. Okey, terdapat 4 jenis pola pertempatan. Tadi ada 5 jenis pola saliran. Ni pola pertempatan pun ada juga. Okey, cikgu buat secara sepintas lalu. Yang pertama, kalau macam ni pola pertempatan berjajar. Macam mana nak kenal pasti pola pertempatan berjajar? Pelajar perlu tahu dia mesti berada di kawasan Tepi jalan. tepi jalan. Oh. Mungkin tepi jalan raya, mungkin tepi sungai, mungkin tepi jalan kereta api. Okey. Kemudian pola pertempatan berpusat. Kalau Aiman tengok dekat sini Aiman, kalau berlaku macam ni, mesti kawasan tengah ni ada bandar. Oh. Sebab tu orang bertumpu di situ. Dia berkelompok macam tu. Dia kan? berkelompok. Okey, berkelompok ada satu lagi, lain pula. Ini semua menuju ke arah yang sama. Okey. Ini terpanggil berpusat. Selalunya berada di kawasan bandar. Tu mesti ada traffic light, cikgu. Mesti ada, wajib ni. Lebih bukan satu, banyak lagi ni. Okey, cikgu. Seterusnya ialah pola pertempatan berkelompok. Pola pertempatan berkelompok selalunya berada di kawasan kampung-kampung. Tapi kampung tu mesti kampung yang terancang. Kampung terancang. Dia tak boleh kampung-kampungnya kampung cikgu, Bandar Baru tu. Dia satu lagi pola. Ini kampung ni tengok tak? Ni apa ni? Kalau Aiman pandai. Saya rasa pokok sawit, cikgu. Ui, bijak lah Betul ke? Aiman. Betul kan tak ambil SPM ni? Tak ambil geografi saya SPM ni? satu lagi, cikgu. Sebab saya pandai, cikgu. Saya bagi markah sendiri, cikgu. Jadi bila kelapa sawit sebenarnya kita ada kawasan estate, betul tak? Okey. Kawasan estate sebenarnya dia akan kelompokkan. Berbanding dengan kawasan macam kawasan kampung cikgu lah. Oh. Ini kita panggil berselerap. Yang ni kampung betul lah, Kampung cikgu. ya, kampung betul-betul. Kita tak rancang rumah kan. Kadang-kadang orang ni nak buat rumah kat itu, orang ni buat kat rumah ini, dia berselerap. Okey. Ni apa pula lambang dia? Yang ni
Saya cuba lagi, cikgu. Okey, cuba. Pokok getah, cikgu. Hui, bijaklah. Cikgu rasa Aiman boleh live dah. Tinggal Aiman ni saja. Dah habis tadi, ya? Okey, baik. Soalan Okey, seterusnya. Apakah pola pertempatan di Taman Seri Peluk? Ini contoh soalan. Dia takkan tanya secara umum. Dia tanya Taman Seri Peluk. Jadi kita perlu cari. Mana Taman Seri Peluk? Okey, itu Taman Seri Peluk. Cikgu rasa cikgu dah bulatkan. Oh, bukan. Okey, Taman Seri Peluk. Siapa nak cuba? Taman Seri Peluk. Okey, silakan. Apa pola pertempatan? Okey, Ain. Silakan, Ain. Pola berjajar. Berjajar. Sebab apa? Sebab dia ada jalan raya. Berada di tepi jalan raya. okey. Bagus, Ain. Betul. Okey. Berjajar. Seterusnya, ciri pandang darat yang kedua. Apa kita dapat kat sini? Siapa nak bantu cikgu? Okey, Aiman. Akhirnya Aiman bersuara. Silakan, Aiman. Jalan raya. Jalan raya. Diwakili dengan warna apa? Warna merah. Okey, bijak. Okey. Jadi, jalan raya. Okey, apa kepentingan jalan raya? Satu, mengangkut hasil pertanian dan perindustrian. Yang kedua, menjimatkan masa perjalanan. Yang ketiga, meningkatkan darjah ketersampaian. Kalau menjimatkan masa perjalanan, contohnya, kalau kita jalan tak ada jalan raya, mungkin lambat sampailah. Tapi meningkatkan darjah ketersampaian, maksud dia sebelum ni tempat tu tak boleh sampai. Tapi sekarang bila kerajaan dah buat jalan raya, kita boleh sampai tempat tu. Betul, cikgu. Contohnya di kawasan Sarawak contohnya. Sekarang dah ada kerajaan cuba untuk sampai ke kawasan-kawasan pedalaman menggunakan jalan raya. So meningkatkan darjah ketersampaian. Macam sekarang, cikgu nak balik Kelantan dulu, setengah hari, cikgu nak sampai. Betul. Sekarang ni 6 jam dah sampai dah. Betul. Itu fungsi jalan raya. Baik, seterusnya. Apakah ciri pandang darat budaya yang dapat anda kesan dalam rujukan grid? Okey, yang ni cikgu nak jawab. Okey, cikgu pun nak tunjuklah. Cikgu pun pandai juga ni. Okey, apa yang ada dalam ni ialah tanaman getah dan kelapa sawit. Oh, Cikgu rasa tak perlu suruh Aiman tunjuk dah. Aiman dah tahu dah. Okey. Tanaman getah dan tanaman kelapa sawit dianggap sebagai pandang darat budaya sebab manusia yang tanam. Dia tak tumbuh secara semula jadi. Sebab tu kalau kita tengok getah dan kelapa sawit teratur. Jadi manusia yang tanam. Apa kepentingannya? Mewujudkan peluang pekerjaan. Meningkatkan taraf hidup penduduk. okey. Meningkatkan kemudahan asas. Okey. Oh, dah sampai nak habis dah uji minda dah. Tak sabar ni cik nak ke uji minda ni. Baik. Uji minda ni, ini lebih menarik. Okey, cikgu. Anak murid cikgu dah bersedia? Buat thumbs up sikit kalau bersedia. Bersedia buat thumbs up. Okey, Okey. Okey, cikgu. Baik. Jadi, ini adalah peta topografi. Yang Aiman ada tu. Aiman boleh tunjuk tak, Aiman? Boleh, cikgu? Aiman dah tunjuk. Okey, murid-murid cikgu dah bagi hari tu ada tak? Tolong angkat sama-sama dengan abang Aiman. Okey, semua dah ada. Alright. Okey, semua dah ada. Okey, baik. Sekarang ni, cikgu dah bagi peta topo. Sekarang ni, jom kita kaji. Macam mana kita nak tafsir simbol-simbol ni. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Soalan 1. Nyatakan 3 ciri pandang darat fizikal dalam peta topografi. Tadi dah jawab kan? Tapi peta lain. Sekarang ni kita tengok peta ni pula. Okey, semua dah tengok peta? Okey, apa 3 ciri pandang darat tu? Okey, cikgu rujuk kat sinilah. Ni cikgu fokuskan bukannya ini keseluruhan, cikgu fokuskan kepada satu grid saja. Okey, siapa nak tolong cikgu? Murid-murid cikgu ada yang nak tolong cikgu tak? Silakan. Okey, Daniel. Silakan Daniel. Hutan, sungai dan tanah tinggi. Hutan, sungai dan tanah tinggi. Cikgu tengok betul tak hutan? Okey, ada kawasan hutan, hijau-hijau tu. Sungai, betul, ada saliran dan tanah tinggi. Betul, ada kat sini. Betul tak? Hutan, sungai, tanah tinggi. Betul. Dapatlah 3 markah dekat Okey. Daniel. Tapi satu je lah poin kat Okey, sini. satulah poin cikgu. Satu poin kat sini. Baik, seterusnya. Okey, tapi kalau dalam peperiksaan, kita buat jawapan lengkap lah. 3 ciri pandang darat fizikal di dalam peta ialah hutan, sungai, tanah tinggi. Tapi tak semestinya kita buat 3 ciri pandang darat fizikal ulang macam BM. Just beritahu pandang darat fizikal, hutan, sungai dan tanah tinggi. So dah cukup. Straight je. Straight to the point saja. Okey. Seterusnya, soalan 2. Kita kembali tengok peta. Baik, apa soalannya? Berikan 3 ciri pandang darat budaya di dalam peta. Baik, kita tengok dulu, kita teliti dulu kita punya peta. Yang dibuat oleh manusia, betul tak? Pandang darat budaya. Betul. Jadi, banyaklah. Yang bukan hijau tu sebenarnya bukan manusia. Yang bukan hijau tu manusia lah buat tu. Tapi banyaklah ni ikut dia punya simbol.
Baik, cikgu fokus kepada grid ni. Baik, siapa boleh tolong cikgu? Apa tiga ciri pandang darat budaya dekat sini? Okey, Ain, silakan Ain. Pertempatan, jalan raya dan tanaman getah. Pertempatan ada yang hitam tu, petak. Jalan raya, betul. Ain sebut apa lagi tadi? Apa lagi? Tanaman getah. Oh, tanaman getah. Jadi betul tanaman getah. Okey, betul. Jadi Aiman, Ya. kita kalau soalan tanya kita tak boleh menghafal apa. Oh, cikgu pernah cakap pokok getah ada sebagai tanaman pandan darat budaya. Jadi kita perlu letak jawapan pandan darat budaya. Salah, kita perlu lihat dulu peta. Dalam peta ada tak pandan darat tu? Dia Lepas kena tu kita faham mentafsir peta, peta. Hmm. Tidak boleh menghafal jawapan. Macam tu. Boleh cikgu teruskan, Aiman? Okey, silakan cikgu. Baik, seterusnya, ini jawapan lengkapnya. 3 ciri pandan darat budaya yang terdapat dalam peta ialah tanaman getah, jalan raya dan pertempatan. Tapi ini ayat lengkap. 3 pandan darat budaya ialah getah, jalan raya, pertempatan pun dah boleh. Okey. Sebab ini bukan bahasa Melayu lah. Okey. Cuma jangan getah tu pergi eja gotoh ke apa ke, tak boleh lah. Orang Negeri Sembilan kan gotoh ni. Sekerap ke, tak boleh kat sini. Okey. Okey, cikgu. Sebelum kita nak teruskan pada kita punya map ni, cikgu, Okey. kita nak tengok apa lagi ada pada peta kita ni. Okey. Jangan ke mana-mana, kita berehat seketika, cikgu. Boleh, tak ada masalah. Murid-murid, kita kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Okey, kita dah tengok macam-macam cikgu dalam peta ni. Kita ada pokok sawitnya, kita ada jalan raya, kita ada penempatan dan sebagainya. Okey cikgu, apa lagi yang kita nak tengok dalam peta ni cikgu? Okey, boleh kita jawab soalan seterusnya? Okey, silakan cikgu. Okey, kita tengok peta sekali lagi dan kita lihat soalan seterusnya. Soalan 3. Nyatakan pola saliran yang terdapat dalam segi 4 grid. Okey, mana segi 4 grid dia? Okey, ini pola saliran. Mungkin kat sini tak open jelas, tapi dalam peta murid-murid mesti akan jelas. Okey. Boleh siapa tolong cikgu? Kawasan 4 grid ni. Okey, Azarina. Silakan Azarina. Ranting, cikgu. Ranting. Betul ke ranting? Okey, kita tengok betul ke jawapan ranting. Betul, sebab polanya ialah pola ranting. Okey. Soalan keempat. Sekali lagi kita tengok peta. Okey, apa soalan 4? Nyatakan pola penempatan yang terdapat di dalam segi 4 grid. Kita cari segi 4 grid. Okey, ini segi 4 grid. Baik. Jadi, apa pola penempatan? Cikgu rasa mesti ditanya kawasan ni kot. Kita cuba tanyakan murid-murid. Okey. Okey. Siapa boleh tolong cikgu? Aiman. Silakan Aiman. Berjajar, cikgu. Berjajar. Berjajar. Sebab apa Aiman cakap berjajar? Pertempatan berada sepanjang jalan kereta api. Okey, betul. Jalan kereta api, sepanjang jalan kereta api. Betul ke tak betul? Betul, berjajar. Hebat Aiman. Okey. Gamers pun pandai geografi sekarang. Okey. Soalan kelima. Jelaskan hubung kait di antara ciri fizikal dan ciri budaya di bandar wawasan. Jelaskan hubung kait di antara ciri fizikal dan ciri budaya di bandar wawasan. Pertama sekali, perlu cari mana bandar wawasan. Siapa boleh tolong cikgu? Mana satu bandar wawasan? Mana bandar wawasan ni? Azarina. Silakan Azarina. Okey, tengah-tengah tu cikgu. Kat mana Azarina? Di tengah-tengah peta. Oh, sama dengan Aiman jawab. Di tengah-tengah peta. Betul. Jadi, ini bandar wawasan lah. Ini bandar wawasan. Jadi, dia cakap, apakah ciri fizikal yang ada di bandar wawasan? Dan apa pula ciri budaya yang ada di bandar wawasan? Boleh Azrina tolong cikgu? Kawasan Tanah Pamah. Okey, selalunya memang kawasan bandar memang tanah pamah. Betul. Okey, apa ciri budayanya? Balai Polis. Balai polis. Okey, macam mana Azrina boleh tahu ada balai polis? Cari simbol singkatan perkataan. Okey, ni ada BP ni. Balai polis. Okey. Jadi kawasan Tanah Pamah, apa kepentingan dia? Okey, ini kepentingan dia. Ini jawapannya.
Kawasan tanah pamah memudahkan pembinaan kemudahan asas seperti jalan raya, betul lah. Jalan kereta api dan bangunan pentadbiran. Bangunan pentadbiran sebab situ ada sekolah. Oh. Okey. Menjadikan kawasan ini tumpuan penduduk kerana wujudnya pertempatan. Kawasan ini juga menjadi pusat keselamatan kerana mempunyai balai polis. Jadi ini contoh jawapan lengkap. Okey. Okey, seterusnya. Apakah potensi kegiatan ekonomi yang boleh dimajukan di kawasan Kampung Nipah? Sekali lagi kita perlu cari kawasan Kampung Nipah. Siapa boleh tolong cikgu? Mana Kampung Nipah ni? Mana Kampung Nipah? Siapa boleh tolong cikgu? Ain. Baik, silakan Ain. Mana kawasan Kampung Nipah? Di kawasan Timur Laut Petau. Kawasan Timur Laut Petau. Kawasan Timur Laut. Saya cikgu buat. Okey. Timur Laut. Okey, Timur Laut. Okey, cikgu dah jumpa. Ini cara kita nak cari dia. Oh. Kita perlu cari ikut arah mata angin yang dibelajar pada tingkatan 1. Okey, baik. Jadi, apa yang ada dekat situ Kampung Nipah? Okey. Silakan Ain. Ain? Tasik, cikgu. Okey, Tasik. Betul tak Tasik? Okey, Tasik. Baik, cikgu terung jawab untuk Ain. Tasik ni apa kepentingan dia? Dia selalunya dikaitkan dengan aktiviti perikanan. Dan selalunya Tasik ni kita ada satu yang khusus lah. Kita panggil aquaculture. Pernah dengar tak Aiman? Maknanya kita bela ikan dalam tu. Oh, bela ikan dalam tu ya? Okey, so jawapan lengkap ialah aquaculture. Kawasan Tasik Tukun berfungsi sesuai untuk memajukan aktiviti perikanan. Aquaculture air tawar seperti ikan seberau. Pelancongan, ni jawapan kedua pula. Tadi kita bagi aquaculture. Pelancongan pula. Tasik Tukun sesuai dijadikan kawasan rekreasi. Dua jawapan yang lengkap di sini. Okey, cikgu. Ni berapa markah, cikgu? Ini selalunya kalau dalam ni kita bagi, dia ikut kadang-kadang 4 markah, kadang-kadang 3 markah. Okey, cikgu. Okey, kita dah pergi ke soalan terakhir ni. Pada pendapat anda, wajarkah kawasan di Timur Laut Petau dimajukan? Bila soalan wajarkah ni Aiman, boleh jadi wajar, boleh jadi tak wajar. Maknanya kita terbuka untuk membincangkan dia. Okey, baik. Pandangan kawasan kita lah, cikgu. Ya, pandangan kita. Okey, kalau kita ikut tadi, kawasan Timur Laut Petau, kita lukis balik. Utara, selatan, timur, barat. Ini peta keseluruhannya. Timur Laut di sini. So, inilah kawasan yang perlu dibincangkan. Okey. Boleh tak? Kawasan ni boleh tak dimajukan? Okey, itu soalan dia. Okey, cikgu dah kecilkan. Kawasan ni boleh tak dimajukan? Siapa nak tolong cikgu? Siapa nak tolong cikgu? Wajar atau tidak wajar? Itu kena jawab dulu. Wajar ke tidak wajar? Daniel, boleh cuba Daniel? Okey, Daniel. Silakan Daniel. Tidak wajar, cikgu. Okey, tidak wajar. Okey. Sebenarnya, Aiman, kita boleh jawab untuk kedua-duanya. Sebab cikgu nak fokus kepada kawasan ni. Hutan Rizak Kayangan. Hutan Rizak Kayan. Okey. Sebenarnya kita boleh jawab kedua-dua. Kalau kita jawab wajar, ada sebabnya. Menyediakan peluang pekerjaan. Bila kita majukan kawasan tu, peluang pekerjaan akan meningkat. Mewujudkan bandar baru sebab pertempatan mesti akan bertambah dekat kawasan tu. Dan meningkatkan kemudahan asas. Contohnya macam tadi lah, balai polis, pasar raya mesti akan ada situ. Kalau tak wajar, sebagai ahli geografi, kita sewajarnya menjawab tak wajar lah. Sebab dia musnahkan habitat flora dan fauna. Oh, okey. Suhu setempat pastinya meningkat apabila pokok ditebang. Dan berlakunya hakisan tanah. Jadi, tadi Daniel pilih tidak wajar. Okey, jadi inilah jawapan tidak wajar. Tidak wajar, jawab itu dulu. Tidak wajar. Hal ini kerana aktiviti ini memusnahkan habitat flora dan fauna seperti harimau dan pokok herba. Selain itu, suhu setempat akan meningkat kerana kekurangan pokok yang menghasilkan oksigen. Malahan kekurangan pokok juga akan menyebabkan berlakunya hakisan tanah. Okey, untuk cikgu. Daniel. Baik, cikgu. Mungkin kita nak kira dulu cikgu berapa markah Okey, boleh yang kira mereka dulu. dapat ni, cikgu. Kalau kita tengok dekat sini, cikgu, Ya. Daniel dapat 3 mata, Aiman dapat 4 mata, Azarina dapat 4 mata dan Ain dapat 3 mata, cikgu. Okey, macam mana nak buat pemutus seri ni? Itu seri. Baik, cikgu. Kita ada Aiman dan Azarina, cikgu. Okey, Aiman dan Azarina. Soalan Cipu Emas sikit, cikgu. Okey, cikgu pergi kepada alang-alang, cikgu pergi kepada objektif. Cikgu nak uji berapa tak objektif Dewan Capai objektif cikgu ni. Okey, kita ada seminit kurang, cikgu. Okey, boleh. Okey. Kita dengan cepat. Mengenali ciri pandang darat dan fizikal. Azarina atau Aiman, apa 2 ciri pandang darat fizikal dan pandang darat budaya? Bagi satu-satu contoh.
Siapa boleh buat? Satu contoh untuk pandangan darat fizikal, satu contoh untuk pandangan darat budaya. Okey. Siapa nak cuba? Silakan. Siapa nak cuba cepat? Ni final ni. Okey, Daniel ataupun Ain. Silakan. Daniel ataupun Azharina. Silakan. Boleh? Okey. Tak apalah. Nampaknya kedua-duanya masih tertanya-tanya kan. Tak apa, cikgu tolong. Ciri pandangan darat fizikal contohnya sungai. Okey. Ciri pandangan darat budaya ialah pertempatan. Okey. Okey, mengurai ciri pandangan darat fizikal dan pandangan darat budaya dan menghubung kait ciri pandangan darat fizikal dan pandangan darat budaya. Itu saja dari cikgu. Okey, tak apalah cikgu. Kita bagi Aiman dan Azharina dua-dua menang. Menang cikgu Okey, dua-dua nanti menang. jangan lupa claim duit raya dengan cikgu Boleh, semua dapat, jangan risau. Okey, baik cikgu, sedikit rumusan daripada cikgu untuk topik kita pada hari ini. Baik, dan jadi nasihat untuk murid-murid. Okey, untuk pada hari ini, untuk topik ni, cikgu harap pelajar dapat kuasai bagaimana kita dapat mengenal pasti simbol-simbol dalam peta topografi, kemudian bagaimana kita dapat menganalisis keperluan sama ada mampu dibuat pembangunan atau tidak. Kalau perlu, kenapa perlu? Kalau tidak, kenapa tidak? Sebenarnya pelajar boleh jawab secara pengetahuan asas sahaja. Tapi sekurang-kurangnya pelajar mesti ada kemahiran untuk menguasai cara mentafsir peta itu sendiri. Menggunakan simbol-simbol yang ada. Macam tadi, pelajar-pelajar, cikgu rasa kalau diambil exam hari ini, cikgu rasa memang A. Memang A cikgu Memang A, semua terbaik. Okey. Jadi, nasihat cikgu kepada semua, untuk cemerlang dan geografi, jangan tajuk ni saja. Banyak lagi tajuk lain perlu kuasai. Tajuk geografi kemahiran, geografi manusia dan geografi fizikal. Ketiga-tiganya perlu seimbang. Okay, itu saya dari cikgu. Dan apa masa depan diorang cikgu? Kalau diorang dapat kuasai subjek ni, nanti di luar nanti diorang boleh kerja apa ni cikgu? Okey, sebenarnya Aiman, kalau mereka dapat kuasai teknik mentafsir ni, sebenarnya ia dapat digunakan untuk pekerjaan pegawai perancang bandar. Oi, hebat. Ada tak siapa-siapa nak jadi pegawai perancang bandar? Cikgu selalu cakap dalam kelas, siapa nak jadi pegawai perancang bandar angkat tangan? Oh, jauh suara cikgu nak pergi bandar baru tu. Tahu cikgu. Si Aiman dia nak jadi arkitek dia kata cikgu. Aiman Aiman boleh arkitek, tak ada masalah. Arkitek pun termasuk juga dalam ni. Termasuk juga cikgu Semua orang ada tanggungjawab geografi untuk menyelamatkan alam sekitar kita. Betul cikgu, walaupun kita tidak menjadi orang yang macam cikgu sebut perancang bandar tadi cikgu, kita pun kena ada rasa sensitiviti cikgu. Kalau orang rosakkan kampung kita, misal kata nak buat satu pembangunan haram contoh, kita pun mesti ada rasa hari tu rasanya cikgu Azmi ada bagi tahu kata akan merosakkan habitat dan juga menaikkan suhu. Betul cikgu Betul. Jadi itu sensitiviti kita. Baik, dan kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada cikgu. Nanti kalau saya datang bandar baru, jangan lupa belanja saya char kway teow cikgu Apa saya boleh, tak ada masalah. Situ durian sedap semua. Ya cikgu Situ terkenal dengan waktu durian. durian kena bagi tahu. Nanti saya datang. Okey, dan kita nak ucapkan terima kasih kepada Daniel, Nurul Ain, Aiman dan juga Azharina. Kalau korang murid-murid semua sporting lah cikgu. Betul. Macam cikgu dia juga. Okey cikgu. Nanti ada rezeki kita jumpa lagi. InsyaAllah. Dan hati-hati dalam perjalanan. Baik. Murid-murid, kekalkan kedudukan anda di rumah. Jangan ke mana-mana. Kalau nak bercakap, pakai pelitup muka, kekal penjarakan fizikal dan sentiasa mencuci tangan dengan cecair pembasmi kuman. Kita akan menang dan kita dah berakhir di sini dalam Road to Success SPM 2021. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didik TV KPM. Tahniah kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan program Didik TV bagi mata pelajaran geografi. Kepada anak-anak pelajar, bolehlah mengambil peluang di musim pandemik ini untuk terus belajar mata pelajaran geografi. Saya berharap usaha Didik TV menyampaikan ilmu melalui siaran sebegini dapat diteruskan. Hal ini merupakan langkah terbaik kepada murid-murid, terutamanya mereka yang bersedia untuk mengambil peperiksaan geografi SPM pada tahun ini. Teruskan usaha mengejar kecemerlangan dalam subjek geografi.